Dalam video ni kita akan belajar tentang mengaplikasikan pengetahuan tentang mikroorganisma yang berfaedah. Kita akan berjumpa selepas ini. Matematik, sains dan motivasi diri. Jika anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan loceng di bawah supaya anda tidak terlepas apa-apa video daripada cikgu selepas ini. Kita teruskan dengan topik 1, mikroorganisma dan kesannya ke atas hidupan. 1.3, mengaplikasikan pengetahuan tentang mikroorganisma yang berfaedah. Sesetengah mikroorganisma membantu hidupan untuk terus hidup sihat. So, kebanyakan daripada mikroorganisma ada yang baik di mana untuk kita terus hidup dengan lebih sihat. Sesetengah mikroorganisma diperlukan dalam industri yang tertentu. Okay, sebagai contoh, pencernaan makanan, penguraian dan kitar semula bahan, perubatan, industri serta pertanian. So, ini semua adalah ataupun kelebihan mikroorganisma kepada kita. Okey, contoh. Okey, contoh 1, kita tengok. Bakteria dalam usus manusia menghasilkan vitamin B dan vitamin K. Secara tak langsung, so bila bakteria di dalam usus manusia dapat menghasilkan vitamin yang baik untuk kita. So itu adalah faedah dia. Faedah bakteria di dalam usus kepada kita. Okay, contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita tengok bakteria dan protozoa dalam sistem pencernaan herbivor. Okay, contoh dalam perut lembu ada bakteria protozoa di mana dia tukarkan daripada rumput tadi yang dia makan, dia lumatkan rumput dan hasilnya perut lembu tadi serap kelebihan yang daripada rumput yang dihancurkan ataupun dicernakan oleh bakteria dan protozoa. Okey. Okey, seperti yang cikgu cerita tadi, protozoa ataupun bakteria menghasilkan enzim selulis dan mencernakan selulosa rumput kepada glukosa. Okey. Contoh yang ketiga, protozoa dalam sistem pencernaan anai-anai. Okey. So, macam mana? Protozoa menghasilkan enzim, sama juga macam lembu tadi. Protozoa menghasilkan enzim di mana senang untuk anai-anai untuk proses pencernaan makanan. So, kat sini tiga contoh mikroorganisma yang berfaedah dalam pencernaan makanan. Kita pergi kepada contoh mikroorganisma yang berfaedah dalam penguraian dan kitar semula bahan. Kita tengok contoh yang pertama. Bahan organik dalam organisma mati. So, bakteria ataupun kulat menghasilkan enzim dan mencernakan organisma mati. Dia bagi report. Bakteria ni dia boleh bagi contoh bangkai ayam mati tengah jalan seminggu. Kemudian makin lama makin kecil, makin lama makin kecil. So, tindakan siapa? Tindakan bakteria kulat ni. Okey, di mana dia tukarkan kepada bahan yang lebih ringkas dan last sekali bahan yang lebih ringkas, terbebas dan kembali ke persekitaran seperti dalam kitar karbon dan kitar nitrogen. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, bahan kumbahan berbahaya.
Di mana bakteria menguraikannya kepada mendapat ini bahan kumbahan. Bakteria pengurai menukarkannya kepada karbon dioksida, hidrogen, metana, air dan mineral. So yang ni kelebihan bakteria pengurai. So kita ada dua contoh kat sini. Faedah ataupun kegunaan bakteria ulat, bakteria pengurai. Seterusnya, terdapat bakteria dan kulat yang digunakan secara meluas untuk menghasilkan ubat, enzim, vaksin dan makanan tambahan kesihatan. Contoh. Contoh yang pertama, antibiotik. Antibiotik seperti penisilin dan insulin. Ini contoh antibiotik, penisilin, insulin. So, kerap kali SPM keluar soalan, apakah contoh antibiotik ataupun penisilin sejenis? So, jawapan dia antibiotik. Dihasilkan oleh kulat. Untuk apa? Fungsinya untuk membunuh bakteria yang menyebabkan penyakit. Itu fungsi antibiotik. Kita pergi kepada contoh yang kedua, vaksin. Selain daripada antibiotik, vaksin dihasilkan dengan melemahkan mikroorganisma yang berbahaya untuk menghalang daripada terkena jangkitan penyakit berjangkit seperti tetanus, kancing gigi ataupun tetanus. So, ini adalah dua contoh. Contoh yang ketiga. Kita pergi kepada enzim. Dihasilkan oleh bakteria dan kulat. Untuk apa? Digunakan untuk diagnosis penyakit dan rawatan penyakit. So, kita ada 3 contoh kegunaan dalam bidang perubatan. So, calon SPM, kalau tak ingat satu, ingatlah semua. Dalam bidang pertanian pula. Tumbuhan memerlukan nitrogen untuk membuat protein, tetapi tumbuhan tidak boleh menggunakan nitrogen secara terus, direct di udara. Bagaimana tumbuhan mendapatkan nitrogen? Kita tengok. Nitrat dalam tanah. So, nitrat dalam tanah. Nitrat ni apa? Baja. Baja dalam tanah. Dia boleh ditukarkan kepada nitrogen di udara. Siapa yang bagi tukar ni? Bakteria penitritan. Bakteria penitritan. So, nitrogen di udara, dia boleh masuk ke dalam tanah sebagai baja. Siapa yang buat? Bakteria pengikat nitrogen. So, bakteria pengikat nitrogen ni peranannya adalah menukarkan nitrogen di udara kepada nitrat dalam tanah. So, baja tadi, nitrat tadi diserap oleh akar. So, tumbuhan tadi dimakan oleh haiwan. So, proses ni, tumbuhan pun mati, haiwan pun mati. So, bila mati, bakteria pengurai mainkan peranan di mana dia tukarkan daripada tumbuhan haiwan yang reput tadi, tukarkan kepada sebatian amonium. Dan bakteria penitritan, dia tukarkan sebatian amonium kepada nitrit. Dan last sekali, bakteria penitritan patah balik kepada nitrat dalam tanah. So, ini adalah kita nitrogen. Naik, turun, naik, turun. So, itulah dia. Kita nitrogen. Contoh mikroorganisma yang berfaedah dalam industri. Yang pertama, boleh buat roti, yeast. Yeast boleh buat roti. Yeast menguraikan gula dan menghasilkan karbon dioksida yang menaikkan adunan roti. Roti menjadi lebih lembut. Ini contoh, ingat roti. Yang kedua, cuka. Bakteria mengoksidakan etanol untuk menghasilkan
asid etanoik. Daripada etanol kepada asid etanoik iaitu cuka. Ni cuka. Okey, selain daripada tu, okey, kegunaan faedah dalam bidang industri menghasilkan asid, bakteria lactobacillus menghasilkan asid laktik dan susu menjadi masam. So, dan last sekali menghasilkan yogurt. So, ini adalah peranan bakteria lactobacillus untuk bagus untuk penghadaman kita. Yogurt. So, ini adalah contoh contoh dalam bidang industri. So, calon SPM kena ingat roti, cuka dan yogurt. Setakat itu saja video cikgu bagi kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan loceng di bawah supaya anda tidak terlepas apa-apa video daripada cikgu selepas ini. Assalamualaikum.